A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita sambung bacaan kitab Riyadhus Salihin. InsyaAllah hari ini kita akan masuk hadis pertama pada bab pertama. Minggu lepas kita telah tengok sedikit sebanyak berkaitan dengan muqaddimah yang telah dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan juga bab yang telah dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi, dan juga beberapa ayat Al-Quran yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi bagi menjelaskan hadis-hadis yang akan dibawa oleh beliau. InsyaAllah pada hari ini kita akan tengok beberapa hadis. Antaranya hadis yang pertama, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an amiril mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Umar ibn Al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Rayah atau ibn Riyah ibn Abdullah bin Qurzi ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bawakan perawi yang pertama iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Al-Imam Nawawi bawakan nasab Umar Al-Khattab dengan panjang yang dia sebut. Ini jadi satu perkara yang kadang-kadang dilakukan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau ni. Tapi kebanyakan perawi-perawi hanya Al-Imam An-Nawawi sebut secara ringkas saja nama dia atau disebutkan kunyah dia. Boleh jadi ini sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan. Al-Imam Nawawi bawakan nasab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan panjang hinggalah kepada Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Sinilah bertembungnya antara nasab Sayyidina Umar dengan nasab Nabi SAW. Seperti mana kita tahu nasab Nabi Muhammad bin Abdullah daripada bin Abdul Muttalib bin Hashim hinggalah kepada Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi nasab antara Nabi SAW dan Sayyidina Umar bertemu pada Ka'b. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebutkan nisbah Sayyidina Umar al-Qurashi al-Adawi. Seperti mana juga Nabi kita SAW, Nabi kita adalah Qurash, al-Qurashi, sama seperti mana Sayyidina Umar. Tapi al-Adawi, Nabi kita bukan daripada kalangan al-Adawi. Nabi kita Bani Hashim dan sebagainya. Oleh kerana Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala disebut sini dua nisbah kepada Sayyidina Umar, iaitu Al-Qurashi Al-Adawi. Ini cara Al-Imam Nawawi bawakan kepada kita untuk nak ajarkan kepada kita cara susunan nisbah. Bila kita nak sebut sesuatu nisbah kepada seseorang, biasa di tempat kita ni tidak banyak digunakan nisbah dari sudut keturunan. Biasa tempat kita ni banyak digunakan nisbah dari sudut tempat. Sebagai contoh Kelantan, Al-Kelantani. Sebagai contoh Malaysia, Al-Malizi. Sarawak, apa bang? Sarawaki. Kita lebih menggunakan tempat. Tapi orang Arab dulu dia biasa menggunakan nasab. Sebab kita ni kan nak guna nasab ni tak banyak nasab kita tahu. Kita tak ramai susu galuh nasab yang kita tahu. Boleh jadi kita hanya tahu siapa tok kita aja. Maunya kita tak tahu dah. Jadi suka untuk kita menggunakan nisbah dari sudut nasab. Kita lebih banyak menggunakan nisbah dari sudut tempat. Sini Al-Imam Nawawi nak bagi tahu kepada kita cara nak sebut Al-Qurashi Al-Adawi. Dua nisbah Al-Imam An-Nawawi bawa kepada Sayyidina Umar. Qurash ni dia tinggi lagi. Dia berada nenek moyang tinggi lagi berbanding Al-Adawi. Al-Adawi ni bawah. Adawi ni anak
nisbah kepada Adi. Adi ni anak kepada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Quraisy ni atas lagi pada tu, seperti mana juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi nak bagi tahu kepada kita, bila kita nak sebut sesuatu nisbah, kita kena dahulukan yang lebih umum lagi berbanding yang khusus. Contoh kita, kalau kita Malaysia, kita nak sebut kita orang Malaysia, kita orang Kelantan, kita nak sebut nisbah kita kena sebut Al-Malizi Al-Kalantani. Kita dahulukan hak umum, kemudian kita khususkan. Kalau kita sebut Al-Kalantani, Al-Malizi, boleh juga, tapi dari sudut susunan nisbah tidak tepat. Sini Al-Imam Nawawi nak ajar kepada kita cara nak sebut susunan nisbah tersebut. Amirul Mukminin, daripada Amirul Mukminin ni gelar kepada khalifah pada zaman awal Islam, disebut sebagai Amirul Mukminin, dan gelar tersebut berlangsung hingga kepada beberapa khalifah selepas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar lah orang pertama yang mendapat gelar sebagai Amirul Mukminin, orang yang memimpin urusan orang-orang Islam. Abi Hafs, kunyah kepada Sayyidina Umar Abi Hafs. Hafs ni siapa? Tak ada anak Sayyidina Umar yang bernama Hafsin, yang adanya Hafsah. Jadi Hafs ni siapa? Wallahu alam. Boleh jadi dia dinisbahkan kepada Hafsah, tapi dimudzakarkan dia mengikut pandangnya sebagai ulama. Ada juga sebagai ulama kata tak, Hafsin ni tak ada. Nak ajar kepada kita, boleh kita buh nisbah kepada, kita nak buh kunyah kita kepada satu nama yang kita tak ada anak pun nama lagu tu. Jadi tidak semestinya kita kena ada anak nama lagu tu baru kita boleh buh kunyah lagu tu. Kalau kita tak ada anak pun, kita boleh juga buh kunyah seperti mana yang dibuat, seperti telah kita sebutkan sebelum ni. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Abu Zakaria dipanggil ni, kunyah Imam Nawawi Abu Zakaria. Sedangkan Imam Nawawi kita tahu tak nikah, apa lagi nak ada anak. Mari mana keluarnya kunyah Abu Zakaria tu? Ayuh kepada Zakaria. Nak kata ayuh kepada Zakaria tu, Imam Nawawi kena ada anak dulu dah. Anak dia nama Zakaria, tapi tak ada. Tu antara beberapa pandangan yang dikemukakan oleh ulama. Abi Hafs ni biasa orang-orang Arab dulu dia suka menggunakan nama-nama yang menunjukkan keberanian. Hafs ni maksud dia singa, asal dia anak singa. Singa ni dalam bahasa Arab ada berbagai-bagai nama. Untuk anak singa saja ada berbagai-bagai nama. Hafs boleh merujuk kepada anak singa. Shibl juga boleh merujuk kepada anak singa. Qala, kata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada sebagian riwayat menyebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alal mimbar. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Nabi berada di atas mimbar. Ketika Nabi khutbah, Nabi sebut hadis ni. Hadis ni sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, muttafaqun ala sihhatih. Rawahu Imam al-Muhaddithina Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibni Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahu al-kutubi al-musannafah. Al-Imam Nawawi bawakan hadis ni, hadis innamal a'malu binniyat. Banyak kali dah kita dengar tentang hadis innamal a'malu binniyat. Bagi seorang pelajar yang mendalami ilmu-ilmu Islam, boleh katakan semua mereka pasti akan pernah mendengar hadis tentang innamal a'malu binniyat, dan juga pasti mereka akan tahu sedikit sebanyak tentang hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa Al-Imam An-Nawawi bawakan hadis ni sebagai hadis pertama? Pertama, sebagai nak mengikuti jalan salafus salih.
ramai dari kalangan ulama-ulama, walaupun tidak semua, bila mereka nak buka kitab hadis mereka, maka mereka buka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Seperti mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bila nak buka kitab sahih beliau, Al-Imam Bukhari mulakan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga beberapa kitab lain seperti kitab Umdatul Ahkam. Walaupun kitab tu nak membicarakan tentang hukum hakam, tapi hadis pertama di bawah adalah hadis berkenaan tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan, semua amalan bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang ni dia akan mendapat apa yang dia niat. Setiap orang akan diberi ganjaran, setiap orang akan memperolehi apa yang dia niat. Berlaku perbezaan pandangan dari kalangan ulama. Kenapa Nabi sebut dua jumlah ni? Kenapa Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa? Untuk tujuan apa? Sebab seolah-olah kalau kita tengok seperti sama je ayat ni. Seperti Nabi nak menguatkan. Sebab tu ada sebagai ulama kata wa innamal likulli imri'in ma nawa sebagai taukid. Ni nak menguatkan statement Nabi yang pertama innamal a'malu binniyat. Jadi maksud dia sama, lebih kurang sama. Dibawa ke ayat kedua tadi untuk sebagai nak menguatkan lagi maksud ayat pertama. Ada juga sebagai ulama, dan ni pandangan yang lebih sahih, pandangan tadi pandangan yang tidak berapa kuat. Pandangan yang lebih kuat yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tu dua ayat yang berbeza, tujuan yang berbeza. Dia bukan sebagai nak menguatkan, saling menguatkan. Satu sebagai, yang pertama tu sebagai nak menyatakan sebab, yang kedua nak menyatakan natijah. Sebab, apa dia sebab? Amalan ni kita akan dapat pahala, amalan akan dikira sebagai amalan sebab ada apa dia? Sebab ada niat. Semua amalan-amalan dilakukan berlaku ada sebab dia. Sebab apa dia? Sebab niat. Sebab itulah para ulama menyebutkan bagi seseorang yang berakal, orang yang berakal, dia mukhtar, dia juga tidak dipaksa, diberikan pilihan. Bila nak melakukan suatu perkara, pasti akan dilalui dengan niat. Pasti seseorang yang berakal bila nak buat sesuatu perkara tidak akan boleh lari daripada niat. Sebab itulah sebagai ulama menyebutkan, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala taklifkan kepada kita nak buat satu amalan, nak buat satu perkara, tapi tanpa niat, maka pasti kita tidak akan dapat melakukan. Lau kallafanallahu amalan bila niyatin lakana min taklifin ma la yutaq. Sebagai ulama menyebutkan, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala taklifkan kepada kita, bertanggungjawabkan kepada kita nak buat satu amalan tapi jangan ada niat, maka pasti kita tidak akan mampu melakukan. Pasti taklif tersebut suatu taklif yang tidak mampu kita lakukan. Sebab manusia yang berakal kok mana pun, bila dia nak buat suatu perkara mesti akan ada niat. Jadi Nabi SAW nak bagi tahu sebab berlakunya sesuatu amalan, sebab berlakunya sesuatu perbuatan kerana ada niat. Tak akan berlaku satu perbuatan kecuali tak ada niat. Perbuatan sini perbuatan yang diberi pahala lah. Kalau perbuatan yang tidak sengaja tu berbeza. Dan yang kedua, Nabi nak bagi tahu natijah. Bila sesuatu amalan tu berlaku disebabkan kerana niat, maka seseorang itu akan diberikan ganjaran, seseorang itu akan diberikan balasan berdasarkan apa yang dia niatkan. Itu secara nikah kalau kita nak tengok tentang maksud hadis tersebut. Kalau kita nak bahas secara panjang, memang panjang lah. Awi mura'atin faman kana hijratu ila Allah wa rasulih. Lalu Nabi bawakan kepada kita contoh. Ni cara Nabi SAW bila Nabi memberikan satu statement, Nabi berikan satu pernyataan, biasa Nabi akan bawa sebab dia, Nabi akan bawa natijah dia, Nabi akan bawa kepada kita contoh supaya jelas kepada kita, kita boleh nampak sesuatu perkataan, suatu percakapan
Bila kita nak kecek suatu percakapan yang jelas, dia tak boleh lari pada 3 perkara ni. Pertama, dia kena ada statement. Gapo dia kita nak ayat. Yang kedua, dia perlu kepada natijah atau bukti kepada statement yang kita ayat. Yang ketiga, dia perlu kepada contoh untuk statement yang kita nak bagi tahu. Jadi Nabi bagi tahu kepada kita 3 perkara tadi. Natijah tu termasuk bukti. Bukti bahawa setiap amalan ini bergantung kepada niat. Sebab semua orang ini akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih. Sebagai contoh, Nabi bagi tahu kepada kita, orang yang hijrah dia kepada Allah, kerana Allah, dan dia hijrah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrah dia adalah untuk Allah. Hijrah dia kepada Allah, hijrah dia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mendapat pahala hijrah kerana Allah, hijrah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hijrah kerana tuntutan daripada Nabi, dia hijrah kerana tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sebab lain dia hijrah. Orang Islam yang hijrah ni pada zaman awal, mereka dijanjikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bila mereka nak hijrah, jarang sahabat-sahabat ni hijrah ni selain daripada kerana Allah dan kerana Rasul. Kalau nak kata mereka ni hijrah daripada Mekah ke Madinah kerana harta mereka di Mekah tu lebih banyak lagi. Harta mereka di Mekah tu lebih banyak berbanding mereka pergi ke Madinah. Bila mereka pergi ke Madinah, mereka tak bawa apa satu, mereka miskin. Jadi kalau hijrah mereka tu kerana harta, maka di Mekah itulah lebih banyak harta. Kalau nak kata mereka hijrah tu kerana kekayaan, maka di Mekah lebih banyak kekayaan. Tapi kenapa mereka hijrah? Mereka tinggalkan, ada sebahagian mereka tinggalkan anak bini mereka, keluarga mereka, ada sebahagian mereka tinggalkan tanah yang mereka miliki, mereka tinggalkan rumah-rumah yang mereka miliki, mereka tinggalkan harta-harta yang mereka cari selama ni. Tak ada tujuan lain, kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, juga kerana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha. Hak tu orang yang ikhlas dalam bab berhijrah. Kemudian yang kedua, Nabi bawa contoh orang yang tidak ikhlas dalam mereka berhijrah. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha. Siapa-siapa yang hijrah kerana habuai dunia, kerana dunia semata-mata, maka dia akan mendapat apa yang dia mahukan. Orang yang hijrah kerana nak harta, maka dia bolehlah harta. Orang yang hijrah kerana seorang wanita, maka dia bolehlah wanita tersebut. Aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau dia hijrah kerana nak berkahwin dengan seorang wanita, maka hijrah dia, hasil daripada hijrah dia adalah berdasarkan apa yang dia niat untuk hijrah tersebut. Nabi SAW bawa kepada kita 3 perkara. Pertama, hijrah kerana Allah. Yang kedua, hijrah kerana dunia. Yang ketiga, hijrah kerana wanita. Sepatut Nabi tak perlu sebut dah hijrah kerana wanita ni. Sebab apa? Wanita tu termasuk dunia dah. Tapi Nabi SAW sebutkan secara khusus, nak bagi tahu bahawa tu satu perkara yang penting. Dalam bab dunia ni, kadang-kadang ada manusia dia tak tertarik dengan dunia. Tapi kalau bab wanita, dia rosak selalu. Ada juga sebahagian manusia lagu tu, kalau bab dunia dia boleh zuhud, kalau bab dunia dia boleh jaga, tak usah harta. Tapi kalau bab wanita, ramai manusia yang tak boleh nak jaga. Sebab tu Nabi sebutkan secara khusus. Dan ada juga sebahagian ulama yang mengatakan bahawa hadis ni Nabi sebut, sebab wurud bagi hadis ni Nabi sebut kerana berlaku pada zaman Nabi SAW suatu hijrah. Ada seorang lelaki yang dia hijrah kerana seorang wanita tersebut berada di Madinah. Jadi dia nak berkahwin dengan wanita tersebut letakkan syarat, nak berkahwin dengan dia boleh, tapi kena hijrah dulu ke Madinah, nak berada di negara Islam. Lalu lelaki tersebut pun hijrah kerana wanita tersebut. Cuma riwayat tersebut dipertikaikan oleh para ulama. Tidak ada satu pun riwayat yang sabit seperti mana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dan lain-lain, yang mengatakan bahawa sebab wurud kepada hadis ni adalah peristiwa tersebut. Itu secara ringkas bab berkenaan hadis innamal amalu binniyat. Seterusnya Al-Imam Nawawi kata muttafaqun alaih, muttafaqun ala sihhatih.
Hadis ini disepakat kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Rawahu Al-Imam Al-Muhaddithina. Hadis ini telah diriwayatkan oleh dua imam hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Imam Al-Bukhari, Al-Ju'fi Al-Bukhari. Al-Ju'fi ini nisbah kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tapi dia bukanlah nama tempat, dia bukan juga tuk kepada nenek moyang kepada Imam Bukhari. Al-Ju'fi ini adalah dikatakan sebagai maula kepada tuk nenek moyang Al-Imam Bukhari. Wa Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihaihima, dalam kitab sahih mereka berdua, yang mana kitab tersebut adalah kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Hadis ini Al-Imam Nawawi bawakan, dan juga secara panjang lebar Al-Imam Al-Bukhari sebut tentang Al-Imam Nawawi sebut tentang Nasa Al-Bukhari, tentang Nasa Al-Imam Muslim. Ini juga sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang kedua, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi, wa an ummil mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzu Al-Bukhari. Hadis yang kedua dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah daripada Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Seperti mana telah kita sebutkan sebelum ni, kita ketahui semua Aisyah ni tidak ada anak, tapi Nabi kunyahkan Aisyah dengan Ummi Abdullah kerana beberapa peristiwa Aisyah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis yang sahih, Aisyah kata kepada Rasulullah bahawa sahabat-sahabat lain semua ada kunyah. Ni ada kunyah, ni ada kunyah, tapi dia je tak ada kunyah sebab tak ada anak. Lalu Nabi kunyahkan Aisyah dengan Ummu Abdullah, sebenarnya dengan anak saudara Aisyah yang bernama Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Qalat, Aisyah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, Nabi pernah sebut, yaghzu jaisul Ka'bata, ada satu kumpulan besar tentera yang mereka ni nak menyerang Kaabah. Fa idza kanu bi Baida, apabila mereka berada di Baida, di satu tanah lapang, minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka akan ditenggelamkan, orang yang awal dan orang yang akhir. Qalat, Aisyah bertanya Rasulullah, qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana orang awal dan orang akhir mereka ditenggelamkan dalam bumi? Wa fihim aswaquhum, sedangkan dalam kalangan mereka ada orang-orang yang berjual beli di pasar. Walaysa minhum, dan orang-orang yang bukan dari kalangan tentera-tentera tadi. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ditenggelamkan hak awal dan akhir mereka, kemudian mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis Al-Bukhari. Hadis ini, lafaz hadis ini adalah lafaz Al-Imam Bukhari. Ada beberapa perkara tentang hadis secara ringkas. Yang pertama, Nabi memberitahu kepada kita satu perkara yang ghaib. Benda ni tak berlaku lagi, tapi benda ni akan berlaku, dan kita kena yakin bahawa benda ni akan berlaku. Bila berlaku, wallahu alam. Yaghzu jaishu al-Ka'bah, satu kumpulan tentera yang besar akan menyerang Kaabah. Berlaku khilaf dari ulama, siapa tentera tadi? Ada kata tentera tadi adalah Abrahah, pernah berlaku dulu. Ada kata tentera tadi tu pernah berlaku pada zaman Abdullah bin Az-Zubair.
Ada yang kata tentera tadi tu tentera yang akan berlaku pada akhir zaman. Syekh Salim bin Ain Al-Hilali dia kata zahir dia ni menunjukkan hal ni akan berlaku pada akhir zaman, ketika mana ada tentera-tentera yang nak pergi menyerang Al-Imam Mahdi ketika Imam Mahdi berada di Kaabah, berada di kota Mekah, nak pergi serang Imam Mahdi. Sebab ketika itu Al-Imam Mahdi sedang menjaga kota Mekah, jadi mereka nak pergi untuk menyerang. Lalu berlakulah peristiwa seperti mana disebutkan dalam hadis ini. Wallahu alam. Tujuan mereka pergi adalah untuk menyerang Kaabah. Fa idza kanu bi Baida, apabila mereka berada di Baida, ada dua maksud Baida. Sama ada kita pakai maksud Baida ni satu tempat yang rata, satu tempat yang luas, satu tempat dataran yang luas disebut sebagai Baida, atau juga Baida ni boleh merujuk kepada satu nama tempat yang berada jalan antara Mekah ke Madinah. Ada satu tempat yang bernama Baida. Sama ada dikhususkan kepada tempat tersebut atau Baida ni umum kepada mana-mana tempat yang ada ciri-ciri tadi. Wallahu alam. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, akan ditenggelamkan orang yang awal dan orang yang akhir. Orang yang mula-mula dan orang yang akhir akan ditenggelamkan oleh bumi. Allah Ta'ala akan tenggelamkan mereka, seperti mana pernah berlaku kepada Qarun. Ditenggelamkan Qarun ke dalam tanah dan sebagainya. Sini Nabi sebut awalihim wa akhirihim, akan ditenggelamkan yang awal dan yang akhir. Kalau kita tengok secara literal, maksudnya hak tengah tu tak kena dah. Sebab Nabi kata hak awal dan akhir je, hak tengah tu tak kena. Tapi maksud ada ini nak bagi tahu ke semua tu kena. Walaupun tak sebut hak tengah tu, hak tu pun juga kena. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat, banyak ayat Al-Quran, walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Timur dan barat milik Allah. Hak tengah tu bukan ke? Tengah tu milik Allah Ta'ala juga. Cuma nak bagi tahu ke semua, keseluruhan tu cara Nabi mengungkapkan kepada kita. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, sebab bila sebutkan jais ni boleh jadi berlaku juga adat tersebut pada zaman beliau, pada zaman Aisyah radhiyallahu anha, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hok gi perang ni ramai, hok gi ni untuk nak perang, dan kadang-kadang hok nak gi perang ni dia tidak semua tujuan nak gi perang. Kau bersama tentera ni ada kadang-kadang tujuan nak nego, ada kadang-kadang tujuan tak tahu ikut sebab apa. Sebab diperintahkan supaya ikut, maka mereka pun ikut. Mereka tak tahu pun nak serang Kaabah. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Ya Rasulullah, bagaimana semua mereka ni akan ditenggelamkan? Wa fihim aswaquhum, sedangkan dalam kalangan mereka tu ada yang orang-orang yang pergi tu untuk jual beli. Dia bukan nak pergi perang sangat. Masalah dia keuntungan. Dia ni orang nego. Jadi bila tentera-tentera ni ramai, jadi banyaklah peluang-peluang untuk dia jual beli situ. Dia nak beli barang ke, dia nak jual barang ke. Jadi ada juga sebagai ulama menyatakan maksud dia, bila tentera-tentera ni pergi duduk di satu tempat, maka orang-orang yang berada di kawasan tersebut pun akan pergi jual beli barang kepada tentera-tentera tersebut. Jadi dia ni bukan nak pergi apa, dia ni orang kawasan tu je, tapi dia pergi jual barang dia kepada mereka, atau dia pergi nak beli barang daripada mereka. Tak tahu pun tentera nak serang Kaabah kau, nak pergi buat apa. Ditanya Nabi, tak okay, apa-apa ni pun kena juga, kau tak bersalah ni pun kena juga. Wa man laysa minhum, dan yang bukan dari kalangan mereka, kadang-kadang boleh jadi orang yang duduk sekeliling tu bila tengok tentera ni ramai, bila tengok orang berkumpul ni ramai, mereka pergi tempat tentera-tentera tadi. Mereka pergi nak ambil tahu kau, nak tanya khabar kau, apa mari ramai-ramai ni. Tak okey orang-orang lagu tu pun kena juga. Atau mereka hak dikerahkan supaya pergi, sedangkan mereka tak ada niat pun nak serang Kaabah. Mereka pergi tu kerana dipaksa, atau mereka pergi tu kerana tanpa pengetahuan mereka, ditipu kau, orang nak pergi tempat lain tapi sebenarnya nak pergi serang Kaabah. Jadi Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah
tak semua tu mereka tadi tu yang tidak ada kaitan pun, yang tidak ada maksud pun mereka nak pergi ke Kaabah, pakai mereka juga kena. Lalu Nabi SAW jawab, yuksafu bi awalihim wa akhirin. Ya, semua mereka pakai kena berlaku. Hak berada di kawasan tersebut. Thumma yub'athuna ala niyatihim. Tapi mereka akan dibangkit kepada kiamat berdasarkan niat-niat mereka. Kalau lah mereka gitu tujuan bukan tujuan untuk melakukan kejahatan, mereka pergi semata-mata nak berniaga je, tujuan baik, nak cari benda yang halal, nak berniaga, maka Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka pada kiamat berdasarkan niat mereka. Mereka tak termasuk dalam kalangan orang nak di orang-orang yang mahu menyerah Kaabah. Ni Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita tentang niat, tentang kepentingan niat, tentang seseorang tu dari kiamat dibangkitkan dengan sebab niat mereka. Contoh kita hidup atas dunia dia, secara zahir kita boleh nampak, kita boleh hukum seseorang tu. Contoh orang tu perang, bila dia perang, dia berjihad, dia mati. Secara zahir kita nampak dia mati syahid lah. Kita kebumikan dia seperti mana orang mati syahid perang, kita layan dia seperti mana jenazah orang mati syahid. Tapi kalau dia pergi tu bukan kerana jihad pada jalan Allah, dia pergi tu kerana nak tunjuk dia hebat ke, dia pergi tu kerana tujuan lain ke, walaupun di dunia muamalah kita dengan dia seperti muamalah dia sebagai seorang syahid, tapi di akhirat dia akan dibangkitkan sebagaimana yang dia niat. Tujuan apa dia pergi untuk berperang dan sebagainya tadi. Hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadza lafzu Al-Bukhari. Hadis ni lafaz Al-Bukhari. Ni biasa kalau kita belajar hadis, kita akan jumpa ulama-ulama itu oleh kita hadis dia akan sebut lafaz Bukhari ke lafaz Muslim ke. Walaupun hadis ni kedua-dua dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi boleh jadi lafaz mereka berbeza. Terutama Imam Muslim. Imam Muslim ni dalam bab lafaz ni begitu dia jaga. Ada beza sikit je sudut lafaz, dia akan bawa selalu. Kadang-kadang satu hadis tu boleh dari 10 lafaz Imam Muslim bawa. Jadi kalau nak bawa semua 10 lafaz Imam Muslim tadi tu kan, banyaklah. Jadi kadang-kadang dia pilih lafaz Bukhari. Sebab Bukhari ini biasanya untuk dia bawa satu hadis, dia bawa satu bab, biasa tidak banyak lafaz berbeza yang dia bawa, berbeza dengan al-Imam Muslim rahimahullah taala. Tu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berapa perkara kita boleh faham mengenai hadis ni? Pertama, Nabi SAW bagi tahu kepada kita satu benda gaib yang mana Allah Ta'ala telah beritahu kepada Nabi SAW bahawa benda tu akan berlaku. Ni banyak benda yang Nabi SAW kabarkan kepada kita, Nabi sebutkan kepada kita satu benda gaib yang kadang-kadang kita tak pernah terfikir pun benda tu akan berlaku, tapi dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang ketiga juga daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun fa idza wa idza istunfirtum fanfiru muttafaqun alaih wa ma'nahu la hijrata min makkah li anna sarat darul islami. Hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab Al-Ikhlas, juga hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Seperti mana kita tahu, Aisyah adalah merupakan seorang sahabat wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, yang paling banyak menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Hadis ketiga ni hadis yang ringkas Nabi sebut, tapi mengandungi maksud yang panjang. Dan kalau kita nak syarah satu persatu masuk-masuk ataupun pemahaman-pemahaman atau istinbat-istinbat yang dibuat oleh ulama berdasarkan hadis ni, maka sangat panjang lah. Jadi kita hanya melihat secara ringkas saja gapo yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Inilah keistimewaan Nabi SAW. Nabi diberikan jawami'ul kalim. Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawami'ul kalim, iaitu percakapan Nabi tidak banyak perkataan,
tapi banyak maksud dia. Walaupun perkataan yang digunakan oleh Nabi SAW, kalau kita tulis ni sebaris je, tapi kalau kita nak faham maksud dia, kita nak syarah satu persatu maksud dia, boleh jadi satu buku khusus, boleh jadi satu kitab khusus untuk kita perincikan maksud hadis ni. Nabi SAW sebutlah hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Apa maksud tidak ada hijrah? Adakah tidak ada hijrah secara mutlak, atau tidak ada hijrah tu dengan maksud hijrah tertentu? Ada tiga pemahaman ulama tentang maksud ni, tentang maksud hadis Nabi SAW. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah bermaksud tidak ada kewajipan hijrah setelah berlakunya pembukaan kota Mekah. Kalau nak hijrah lepas tu boleh hijrah, tapi sunat je lepas tu, istihbab selepas tu, tidak jadi suatu kewajipan untuk berhijrah. Jadi hijrah wajibnya sebelum berlakunya Fathu Mekah. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan bahawa tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Ni maksudnya hijrah tidak ada kelebihan hijrah seperti mana dijanjikan oleh Al-Quranul Karim. Janji syurga kepada siapa berhijrah. Allah Ta'ala sebut tak, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah Ta'ala janjikan syurga kepada orang hijrah. As-sabiqun was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang muhajirin dan orang ansar yang awal. Allah Ta'ala janjikan kepada mereka keredaan, Allah Ta'ala janjikan kepada mereka syurga kepada mereka. Jadi hadis ni Nabi nak bagi tahu tidak adalah janji seperti mana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi untuk hijrah selepas mana berlakunya Fathu Mekah. Hak lain nak hijrah tu hijrah boleh dapat pahala sunat, tapi nak kata termasuk dalam seperti mana Allah Ta'ala janjikan dalam ayat tu, maka tidak. Yang ketiga, hal ni maksud yang difahami oleh majoriti ulama dan ini juga maksud yang difahami oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri. La hijrata ba'dal fathi, itu maksud tidak ada hijrah daripada Mekah ke Madinah selepas berlakunya pembukaan kota Mekah. Selepas berlakunya pembukaan kota Mekah tidak ada hijrah daripada Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Hijrah ni asal dia bermaksud kita berpindah daripada satu negara pergi ke negara lain, daripada negara Islam, daripada negara kafir pergi kepada negara Islam. Jadi selepas berlakunya pembukaan kota Mekah, Mekah sudah jadi negara Islam, maka tidak ada maksud dah hijrah. Ini juga janji Nabi SAW bahawa sampai kiamat Mekah tu akan jadi negara Islam. Sebab apa? Berdasarkan hadis ni, la hijrata ba'dal fathi, Nabi nak isyaratkan bahawa Mekah tu akan jadi negara Islam sampai kiamat. Hingga tak perlu dah orang berada di sana untuk hijrah atas nama hijrah pada negara kafir kepada negara Islam. Panjanglah kita kalau nak dibahaskan hukum hijrah daripada negara kafir kepada negara Islam, hukum hijrah daripada negara Islam kepada negara kafir. Secara ringkas kita boleh sebut, ulama bahaskan dengan panjang lebar. Hijrah masih lagi berlangsung, hijrah secara umum. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang sahih, Nabi SAW sebut, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubatu. Hijrah tidak akan berhenti, hijrah tidak akan terputus, tidak akan terhenti hinggalah terhentinya taubat. Wala tanqati'u at-taubatu hatta tatli'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak akan berhenti hinggalah matahari terbit daripada barat sampai kiamat. Hijrah ni akan berlangsung sampai kiamat. Hijrah mana? Hijrah dalam bentuk yang umum. Hijrah daripada negara kafir pergi kepada negara Islam. Hijrah dari sudut niat kita, hijrah dari sudut kita melakukan kejahatan kepada kebaikan, itu masih lagi berlangsung sampai kiamat. Walakin jihadun, hak adanya adalah jihad. Kita nak lari daripada negara kafir nak pergi ke negara Islam, nak lari daripada Mekah nak pergi ke Madinah, tak ada selepas
pembukaan kota Mekah. Hak adanya sampai kiamat, apa yang Nabi SAW sebut jihadun, jihad pada jalan Allah. Wa niyatun, dan juga niat kita meninggalkan satu benda yang baik, satu benda yang buruk untuk kita hijrah kepada benda yang baik. Dan panjanglah perbahasan dekat ulama tentang hijrah daripada negara kafir kepada negara Islam. Bagaimana hukum kita duduk negara Islam, kita nak pergi ke negara kafir? Ada perincian-perincian ulama. Boleh jadi haram kalau kita duduk negara Islam, kita nak pergi hijrah ke negara kafir. Ramai dah kan kita ni disuka dia duduk negara Islam dah, negara yang dia boleh beramal ibadat dah, negara yang dia bebas untuk mengamalkan ajaran Islam, tapi dia pergi pilih nak duduk negara kafir. Sebab apa? Sebab dia kata sana lebih selesa. Sebab apa? Sebab dia kata sana lebih comel lagi pemandangan, sebagai contoh. Maka kalaulah hijrah dia tersebut daripada negara Islam nak pergi ke negara kafir, boleh membahayakan dari sudut akidah dia, boleh membahayakan dari sudut agama dia, boleh membahayakan dari sudut akhlak dia, maka diharamkan kepada dia untuk hijrah. Diberikan kebenaran untuk hijrah daripada negara Islam ke negara kafir sekiranya seseorang itu dia yakin dia ada ilmu untuk menolak segala syubhat-syubhat yang akan ditimbulkan oleh kafir bila berada di sana. Dibolehkan dia untuk hijrah daripada negara Islam kepada negara kafir sekiranya tujuan dia untuk berdakwah. Dia yakin dia boleh pergi dakwah masyarakat yang bukan Islam yang berada di sana. Dan juga sekiranya dia yakin dia ada ilmu, dia yakin dengan akidah dia yang mana tidak akan dipesongkan oleh orang-orang yang berada di negara-negara kafir. Sebab itulah ramai ada kalangan ulama-ulama sendiri mereka hijrah daripada negara Islam ke negara kafir. Sebagai contoh kita boleh sebut Syekh Walid bin Idris Al-Minisi hafizahullah ta'ala, Syekh Datuk Tariq Awadullah. Mereka ni semua orang Mesir, duduk di negara Islam, tapi mereka pergi hijrah ke Amerika. Mereka duduk di sana. Boleh ke tidak? Kalau kita pakai secara umum tak boleh, maka harailah mereka duduk. Tapi mereka pergi tu ada tujuan yang besar. Mereka duduk di Mesir, mereka tak boleh nak sebarkan ilmu mereka. Duduk di negara Islam tak boleh sebar ilmu mereka. Mereka duduk di negara Islam, mereka tak boleh nak menyampaikan ilmu mereka. Tapi bila mereka pergi ke negara kafir, mereka duduk di Amerika, mereka buat satu kerja yang besar. Mereka boleh bina universiti di sana, universiti Islam. Mereka boleh sebar ajaran Islam di sana. Mereka boleh pula membatas syubhat-syubhat orang kafir yang berada di sana. Mereka boleh tarik orang-orang lain kepada Islam. Maka kita kata dibolehkan untuk mereka pergi ke sana. Bahkan boleh jadi sampai tahap istihbab untuk mereka pergi, digalakkan untuk mereka pergi. Sebab kalau mereka duduk di Mesir, ilmu mereka tak boleh nak sebar. Mereka duduk di Mesir, banyak kekangan-kekangan yang mereka terpaksa hadapi. Tapi bila mereka duduk di negara kafir, banyak peluang dakwah yang mereka boleh buat. Dan mereka yakin sebab itulah antara hasil yang mereka buat sampai suara-suara mereka ni boleh disampaikan di parlimen-parlimen. Suara-suara Islam ni atas usaha mereka boleh disampaikan ke dalam parlimen-parlimen di negara-negara yang mereka duduk tersebut. Hingga suara Islam yang sebelum ni tak didengar. Masalah-masalah orang Islam tak pernah didengar oleh orang kafir, tapi oleh kerana jihad mereka, oleh kerana kesungguhan mereka, mereka melakukan kerja dakwah, mereka dakwah orang yang berada di sana. Hingga kan yang dapat manfaat bukan setakat orang yang berada di tempat mereka pergi, seluruh dunia ni boleh dapat manfaat. Bila mereka duduk di Amerika tadi, seperti Syekh Khalid Al-Minisi hafizahullah ta'ala, bila duduk di sana, dia buka universiti di sana. Dan universiti dia tersebut juga dibuka di cawangan-cawangan yang banyak. Dibuka di Yemen, dibuka di negara-negara lain. Juga seperti mana contoh ramai ulama-ulama seperti Syekh Saleh Asawi hafizahullah ta'ala. Syekh Saleh Asawi dia orang Mesir, tapi banyak perkara-perkara dia dihalal di Mesir. Nak sebar ilmu tak boleh. Dia tak boleh nak sebar ilmu di Mesir. Dia tak boleh nak menulis kitab di Mesir. Semua kegiatan-kegiatan dia dihalal. Lalu dia dan kelompok-kelompok dia berhijrah pergi ke Amerika. Bila duduk negara kafir, banyak peluang dakwah yang mereka boleh buat.
mereka dakwah, mereka orang kafir yang berada di sana. Bahkan mereka buka universiti di sana. Universiti tersebut American Open University sebagai contoh. American Open University bukan setakat mereka boleh buka universiti mengaji agama Islam di Amerika, mereka boleh juga buka universiti tersebut di negara-negara Islam yang lain. Di Mesir ada American Open University, mereka boleh buka di cawangan di negara-negara kafir yang lain. Di United Kingdom ada American Open University yang disusun oleh mereka. Asal daripada mereka hijrah tadi. Kalau mereka duduk di negara Mesir sampai hari ini, boleh jadi ilmu mereka tidak akan tersebar, boleh jadi usaha mereka, dakwah mereka banyak kekangnya, tidak berjaya seperti mana yang mereka buat pada hari ini. Itu secara ringkas berkenaan hadis. Yang ketiga, hadis yang keempat, insyaAllah kita akan baca pada masa yang lain. Kita berhenti setakat tu dulu untuk hari ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.